Baik, saudara, kisah selanjutnya ini tentang pengalaman yang ingin disampaikan dalam perancangan MG12. Ini kisah saya dah, sebabnya ada bab-bab yang saya tak boleh bacakan lah, sensitif sedikit lah. Baik, kita kembali kepada kisah Syahidah yang ketengahkan bersama dengan pasangan beliau pernah mengikuti rombongan paranormal di Singapura ini. Tak nak beritahu nama kumpulannya lah ya. Katanya bila kami ikut ni atas rekomendasi oleh seorang teman. Saya dengan suami dengan teman saya ni memang suka adventure pada waktu malam, tapi taklah adventure sampaikan kita memanggil ataupun kunjungi tempat-tempat yang betul-betul kronik, kata beliau. Setakat dalam kereta pusing-pusing lah dekat kawasan jalan-jalan yang sunyi, seperti kita gunakan laluan dekat Lim Chu Kang, kemudian kita masuk menggunakan laluan dekat New Tio, dan kita keluar dekat kawasan Kranji, pusing-pusing dekat situ-situ jugalah KC. Namun nak keluar dari kenderaan dengan torchlight jalan untuk merakamkan, tidaklah. Itu bukan yang kami inginkan lah. Tapi pada suatu hari teman saya tanya, kau nak tak ikut satu paranormal team? Tak nak lah. Jadi teman saya kata, tak adalah, ini try je lah untuk pengalaman. Tak apalah, ikut je lah. Dan akhirnya kita pergilah. Ya, setelah teman ajak beberapa kali pelawar, kita buat keputusan pergi dan kita berjumpa di satu tempat. Naik bas yang dipandu oleh seorang teman, bas kecil, iaitu bas panjang 14 seater. Dan dalam perjalanan masing-masing ni ada sedang bercakap antara satu sama lain, dan masing-masing juga ada alat-alat yang dibawa bersama. Dipendekkan cerita ya, saya tak perlu beritahu yang lain lah mungkin nanti tahu pula kumpulan mana kan. Jadi dipendekkan cerita, bila sampai di tempat yang dimaksudkan, kami terpaksa berjalan kaki masuk ke dalam sedikit. Pendengar dia, bila berjalan, rupa-rupanya mereka membawa kami ke kawasan tapak tanah perkuburan yang dah lama terbengkalai. Saya tanya suami, bang, sini ada kubur rupanya bang. Suami giling kepala, suruh diam. Kita ikut. Jalan. Sampai dekat hujung kubur tu, Casey, mereka mula pasang kamera, letak lampu kecil, dan dekat situ juga ada satu buai-buai ataupun swing di hujung destinasi tanah perkuburan. Bila sampai dekat swing tu, buai-buai tu ataupun buayan itu diikat pada sebatang pohon. Dan saya tengok dekat swing tu, sekeliling swing tersebut talinya dililit dengan bunga-bunga putih dan bunga-bunga lain. Salah seorang dari mereka tampil ke hadapan dan mula keluarkan perkakas lain pula. Kalau tadi kamera, lampu, mikrofon, kali ini dia keluarkan benda lain. Dia keluarkan tempat bara, kemenyan, keris dan ada lagi. Telur sebiji diambil. Telur tu diambil, dibaca pada telur, kemudian diasap atas kemenyan. Telur tu diambil, dipecahkan, pap, jatuh ke atas tanah. Dan dia adalah baca sesuatu yang saya, tolong Kisi, bila saya kongsi dengan Kisi, jangan bacakan mantra ini. Yang saya ingat hanya beberapa bahagian depan saja. Sebab kalau Kisi bacakan, takut-takut yang empunya diri mendengar. Saya bukan nak mengaibkan mereka, bukan, hanya kongsi pengalaman saya. Kisi, dekat yang kami duduk, buayan tu langsung tidak ada angin. Buayan tu memang langsung tidak bergerak. Setelah telur tu dipecahkan dan benda-benda lain dilakukan, ramai-ramai semua pergi jauh daripada tempat tu. Dan yang cameraman ni layout dia kabel lah, dia tarik kabel perlahan-lahan, dia lepas sampai hujung. Ada monitor screen. Mereka duduk dan mereka saksikan. Casey nak tahu, buai swing yang ada tergantung dekat pokok mula bergerak sedikit ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Sedikit dia bukan gerak laju, sikit boleh nampak Casey. Tapi dalam hati saya, ini mesti angin tiup. Sebab cara benda tu bergerak macam angin tiup. Yang paling memeranjatkan, depan mata saya nampak sekali.
swing tu bergerak ke depan. Cara dia bergerak ke depan tu macam ada orang tolak tinggi dengan tangan, lepas zoom jatuh. Itu yang buat saya terperanjat, dan itu buat saya percaya yang benda tu dah pun datang. Pendengar Ria 897, Kisi nak tahu tak? Kan ada kabel dipasang pada kamera. Kabel tu selari terus berada di CCTV monitor. CCTV monitor tu ditarik sampaikan terjatuh daripada stand. Keadaan dapat rasakan agak tegang. Orang yang memuja benda tu untuk datang dengan ramai-ramai semua kembali ke tempat itu dan mula pack barang-barang sebab dah dapat video footage yang diinginkan buaya itu bergerak. Kemudian salah seorang tanya pada saya, macam mana pengalaman? Bagus. Bukan senang Bukan setiap kali kita datang boleh dapat. Tidak. Nasib kau baik. Mungkin dia suka kau kot. Saya dengar pun dalam hati tak kelakar suka aku Saya hanya senyum. Dan itulah kali terakhir saya akan ikut kumpulan paranormal. Sebabnya kalau dia puja betul-betul, benda tu datang dan tak nak balik, macam mana Kisi? Terima kasih. Baik, pendengar Ria 897, kisah daripada Rafida ataupun nama ringkas yang suruh digunakan adalah Ida dalam rancangan MG12, dan setiap kisah pastinya hanya satu hiburan, jangan kita percaya dan terikut-ikut. Pendengar Misteri Jam 12, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Ini juga yang dialami oleh seorang pendengar di Singapura, tapi ini berlaku di luar Singapura, khususnya di seberang tambak. Apabila pasangan tunang ini pergi menjamu selera di seberang tambak. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Kiriman yang ingin saya sempurnakan pada tengah malam ini datangnya daripada Encik Isa. Encik Isa berkongsi katanya, apa khabar Kisi, peminat rancangan MG12, harap Kisi tolonglah bacakan peristiwa pengalaman saya. Mohon maaf kalau bahasa saya kurang sempurna, tapi saya cuba sedaya yang mampu. Maklumlah Kisi, saya ni jarang sangat hantar email dalam bahasa Melayu. Kata Isa. Baik, tak apa, saya akan cuba. Kata Encik Isa, Kisi, pada tahun 2005 saya dengan tunang saya, waktu itulah sekarang dah bergelar isteri. Kami pergi menjamu selera makan malam. Lazimnya saya dengan tunang dan juga ibu mertua saya, bakal ibu mertua waktu itu, akan keluar beramai-ramai. Dan katanya di sini, bila keluar tu kita akan pergilah ke tempat yang ibu mertua saya gemari. Tapi pada minggu yang dimaksudkan, ibu dengan bakal bapa mertua saya ada hal lain yang harus diuruskan di Malaysia. Jadi mereka tidak ada di Singapura. Jadi saya pun telah menjemputlah tunang saya untuk keluar makan malam. Kami tidak pergi ke tempat yang sama kami pergi. Bila saya memandu, saya tanya, nak pergi tempat sama? Tunang saya mengatakan, tak naklah. Asyik tempat sama aja, ni mak tak ada, kita cubalah pergi tempat lain. Jadi dia pun mulalah tanya kawan di manakah tempat yang lain boleh kita pergi berdua untuk menjamu selera pada pukul 12 lebih tengah malam. Ini kerana saya pulang kerja sekitar pukul 9 malam tadi. Bila balik saya tidur untuk sejam lebih sebelum saya menjemput tunang saya untuk ke seberang tambak. Jadi tanya teman, telefon teman, mereka semua katakan di tempat itu, tempat ini, tetapi bila tanya jalan mereka semua kata tak tahu cara jalan di mana. Nama kedai, nama restoran pun tak tahu. Tapi dia ada memberikan satu mercu tanda ataupun landmark. Dikatakan tempat itu berdekatan dengan sekian-sekian kedai minyak. Dan saya dengan tunang saya malam itu memasuki Johor Bahru. Pusing Kisi. Pusing sana, pusing sini. Daripada kita dalam kenderaan ini duduk boleh berbual, kita boleh bergurau, sampaikan saya timbul rasa marah kerana dah terlampau lapar. Jadi kata Isa, apabila saya dah marah, tunang saya pun dah give up. Jadi dia bergaduh dengan saya. Dia kata, you nak pergi mana? You makan, pergilah. I tak kisah. Dia katakan pada saya yang dia at least lah, setidak-tidaknya dia berusaha tanya kawan nak pergi tempat yang lain dari yang lain. Kalau tidak tempat yang sama, saya juga yang bosan. Jadi oleh kerana itu, dah pusing-pusing tempat lain tak ada, saya kata pada dia, kita pergi tempat lain lah. Dia kata tak nak, tempat ni kawan dia kata bagus. Sampai tak jumpa, sampai kami bergaduh Kisi. Sampai kami bertekak dalam kenderaan. Jadi pendengar Misteri Jam 12, Isa pun dah tak tahu nak buat apa. Saya pun dah lapar, saya dah haus sangat. Pandu punya pandu ternampak dari jauh. Ada beberapa kenderaan yang letak di tepi jalan. Jadi
ternampak pula pushcart merupakan gerai makanan di tepi jalan, dan ada beberapa kenderaan yang ada di tepi jalan tu. Saya pun hentikan kenderaan di sana kerana nak alas perut terlampau lapar. Sejak balik kerja pukul 9 tadi, saya belum makan-makan. Saya pun keluar dari kereta. Jadi tunang saya tak nak keluar. Saya tanya, "You nak keluar tak? Dah sampai ni." Dia diam. Tak layan Casey. Saya punyalah nak marah. Depan orang ramai pula tu di hadapan, saya buat bodoh. Tak layan dia. Dia pun duduk dalam kereta. "Kalau you nak keluar, you keluar. I nak makan, I nak minum. I tak tahan dah lapar," kata Isa kepada tunangnya. Jadi saya pun tutup pintu kereta tapi tak kunci. Saya jalan di hadapan kedai. Saya pun duduk dan pesanlah minuman dahulu sebelum saya pesan makanan. Saya dah minum 1 teh tarik ais, kata beliau. Kemudian saya sebelum pesan makanan, saya bangun lagi. Saya menuju ke arah kenderaan saya. Apabila saya sedang dalam perjalanan Casey, menuju ke arah kereta di mana tunang saya sedang duduk di bahagian hadapan, saya tiba-tiba terhenti. Apabila saya terperanjat ternampak di tempat duduk belakang, kelihatan seperti seorang makcik tua sedang duduk dengan anak perempuannya dalam kereta saya. Yang buat saya marah, kata Isa, dalam keadaan kecemasan seperti yang saya nampak pada malam itu, saya keluarkan handphone, saya telefon tunang saya berkali-kali, saya berdiri sambil lambai, dia tengok saya terus, dia tengok lain, tak layan saya, Casey. Saya telefon berkali-kali, dia mati-mati tak nak jawab panggilan saya. Membuat saya lebih marah dan bertambah marah. Akhirnya, sedang saya nak berjalan menuju ke arah kenderaan, di belakang saya ada orang pegang bahu dan peluk saya. Saya toleh seorang lelaki yang berniaga dekat gerai yang saya nak makan awal tadi. Dia ni budak tukang bakar sate. Kemudian dia tanya, "Bang, jangan pergi bang. Jangan. Abang tunggu sini." Jadi akhirnya si budak ni lah yang tolong saya. Dia menghampiri kenderaan saya. Kemudian dia angkat tangan seolah-olah baca doa. Tunang saya sampai keluar dari kenderaan, lari ke arah saya dan terus peluk saya, menangis ketakutan. Saya rasa dia dah nampak ni. Saya terus matikan, katanya, ataupun kunci pintu kenderaan, dan budak lelaki tersebut menghulurkan saya sesuatu di mana saya simpan dalam poket saya. Dia katakan pada saya, "Abang ambil barang ni, abang simpan dalam poket, InsyaAllah dia tak ikut." Saya pun main ambil Casey, simpan dalam poket. Kemudian saya pesan sate, saya duduk berbual dengan dia. Kami mula berbual, tunang saya pun mula berbual dengan dia, dan kami menjadi kawan. Dalam perjalanan nak balik, tunang saya barulah berbual dengan saya. Kami buka CD-CD surah suci, sampailah ke Singapura. Barang itu saya buang. Kerana apa Casey? Saya tak pasti apakah isi kandungan barang yang diberi. Tapi Alhamdulillah, bila sampai di Singapura, makhluk penampakan itu tidak ikut kami pulang ke rumah. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Itulah kisah daripada Isa berkongsi, ya. Ini dia orang perempuan kalau dah marah, merajuk macam tu lah. Bila dah sampai pun tak nak keluar. You pergi makan seorang. Tak nak berbual pula tu. Orang layan telefon tak nak. Dan sampailah mungkin dia Cik Isa ataupun Isa tak beritahu saya apakah yang berlaku pada tunangnya, kenapa dia keluar lari, meluru keluar dari kenderaan dalam keadaan ketakutan menangis. Tapi mungkin dia terdengar sesuatu dalam kenderaan mungkin, ataupun ternampak sesuatu, saya tak pasti. Tapi itulah kisah yang dikirimkan. Jadi saya nak tanyalah pada jejaka-jejaka yang sedang mendengar, kalau anda mempunyai seorang tunang yang merajuknya sampai ekstrim macam tu sekali, adakah anda akan jadi macam Cik Isa, lepas minum teh awak kembali nak jemput dia makan sekali, ataupun bawa bodoh sudah Casey, biar dia duduk dalam kereta, saya nak kenyangkan perut yang lapar. 669-11897. Sebelum saya jawab panggilan anda di sini, ada kiriman SMS ingin saya sempurnakan. Dikirimkan pada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda kisah misteri, dan dihantarkan kepada saya ke talian 72346. Baik. Saudara, ada di antara kita pernah dengar mana mungkin ibu ataupun lebih tepat lagi nenek-nenek kita ni banyak sangat petua-petua pantang larang. Dan ada katanya kalau tidur malam jangan tidur berbaring. Miringkan tubuh.
ke kiri ataupun ke kanan. Jadi ini kiriman daripada seorang pendengar. Kalau tadi Tri itu adalah seorang wanita, ini kiriman dari pendengar yang bernama Dayah yang berkongsi, yang mana beliau ni tinggal bersama dengan nenek. Nenek selepas satu kejadian pada keluarga Dayah ni, katanya Dayah dia terpaksa untuk sementara waktu tinggal bersama dengan neneknya dan pakciknya lah. Jadi Dayah ada satu bilik dan nenek pernah menegur kalau tidur tu satu yang pertama sekali, dalam keadaan tidur pun kena tutup aurat. Nenek beritahu saya yang di dunia ni berkeliaran jin jantan, jin betina. Saya dengar pun ialah sebagai orang muda, kata Dayah, banyak sangat kepercayaan. Saya iakan je lah. Casey, mohon maaf, saya kalau tidur malam, saya suka gunakan shorts, seluar pendek, dengan t-shirt saya dan tarik selimut. Biasalah kalau dalam keadaan sedang tidur, nanti kita akan pusing kiri, pusing kanan, kadang-kadang selimut tu tertanggal. Dan nenek saya pernah nampak, dia nasihatkan saya. Katanya, Dayah, ini nak nasihatkan pada kau. Kau tidur malam, jangan suka tidur baring. Miringlah kanan, ataupun miring kiri ke. Nanti jin datang duduk dekat badan kau. Saya hanya senyum. Nenek ni tak habis-habislah dengan jin. Sampaikan pada satu malam, pada waktu malam, nenek saya dengan pakcik saya tidak ada di rumah, Casey. Seperti yang Dayah katakan, keluarga Dayah, ibu dan ayah adalah masalah keluarga. Jadi oleh kerana itu, Dayah terpaksa tinggal di rumah nenek dengan pakciknya. Malam yang disebutkan ini, ketika kejadian setelah beberapa kali nenek nasihat, pakcik dengan nenek tidak ada di rumah. Jadi beliau pun waktu tu sekitar jam 11 malam. 11 malam kata Dayah, saya pun dah masuk bilik lah, dah tutup pintu, dah mula nak tidur. Jadi saya baring, sambil baring tu saya bermain dengan handphone saya. Saya terdengar sesuatu macam bunyi orang tutup pintu tau, Casey. Jadi saya ingatkan nenek dengan pakcik saya dah balik lah. Jadi setelah saya dengar bunyi orang tutup pintu, dalam 5-10 minit terus tak dengar bunyi apa-apa lagi. Yalah, nenek saya kalau dia balik, dia akan singgah masuk bilik saya. Buka pintu, dia tengok saya dah tidur ke belum. Kalau saya belum tidur, nanti dia tanya dah makan ke belum. Kadang-kadang lah misal kata kalau nenek balik, dia buka pintu, belum tidur Dayah, kau dah makan? Nanti Dayah akan jawab mungkin lah, oh dah makan nek. Ya, tidur kau, malam masih main handphone lagi. Dia tutup pintu dan dia masuk bilik dia. Jadi pada malam tu, Dayah tengah baring main handphone, dia dengar bunyi orang macam buka dan tutup pintu. Sangkaan dalam benak fikiran ni, oh dah balik 5 minit, 10 minit. Takkan ini aku tak masuk-masuk rumah? Senyap je. Kemudian baru nak bangun ni. Nak bangun, bayangkan pendengar Ria, dah bangunkan badan daripada baring, nak pusingkan kaki letak atas lantai, ada orang buka pintu bilik. Dia buka perlahan Kemudian bila tolak pintu bilik, ada celah kecil sangat. Dari situ Casey, bayangkan Casey, ada mata orang sedang tengok saya. Nek, 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 jangan main-main lah. Nek. Saya baca surah Al-Fatihah, Casey. Ya Allah, Casey, bila saya baca surah Al-Fatihah, saya tak tahu, Casey,
Pendengar Ria 897, anda bayangkan saya baca sedikit contoh. Daya sedang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir. Tiba-tiba benda tu, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Saya terdiam, Casey. Dia boleh sambut apa yang saya baca. Nenek, jangan main-main lah. Pak Long. Saya terus telefon Pak Long saya. Pak Long jawab telefon. Pak Long dalam perjalanan nak balik ke rumah. Dipendekkan cerita, alhamdulillah saya dapat kekal dalam bilik tu. Gangguan tu walaupun dah berhenti, tapi perasaan takut masih ada. Saya dengar bunyi buka pintu, saya dah takut. Kemudian masuk nenek punya suara. Daya. Nenek. Nenek tolak pintu. Kau belum tidur lagi? Tanya nenek dengan selambut. Nenek tak tahu. Kata Daya yang nenek dia tidak tahu keadaan cemas yang berlaku dalam rumah. Nek, nak tidur lah ni. Saya nak cakap tidur dengan nenek. Malam tu pun saya malu, Gisi. Jadi, setelah nenek keluar dari bilik, saya pun tidur. Tapi kali ini saya buka pintu dan saya buka lampu kecil di tepi katil saya. Saya tidur tiarap. Saya tidur baring. Kemudian saya beralih pusing tidur tiarap. Tak selesa, Casey. Tidur miring, tak selesa. Saya baring balik. Baring, terlelap mata. Terkebil-kebil. Akhirnya, saya mata terkebil sebab tahan daripada nak tertidur. Takut sangat-sangat. Akhirnya saya tiwas dan saya terlelap. Tengah tidur, dalam keadaan mata pejam, saya rasakan tangan kiri kanan saya tak boleh bergerak, Casey. Seolah-olah macam ada orang tahan dan nafas saya semakin lama semakin tipis. Tak boleh tarik nafas, Casey. Dan saya teringat pesan nenek saya. Kalau saya tidur baring, kata Daya, cuba kalau tak boleh bernafas, cuba saya istighfar dalam hati, perlahan-lahan istighfar. Casey, nak cakap dalam hati pun susah, bayangkan. Saya cuba. Akhirnya, dalam hati boleh bercakap. Saya ulang. Daripada dalam hati, ia terus ke bibir saya. Baru saya tahu apa yang nenek saya cakap adalah benar. Jangan tidur pakai seluar pendek. Tidur pun nak kena tutup aurat. Sebab ia mengundang jin untuk mengganggu kita. Dia akan datang dan duduk atas dada kita. Walaupun saya kurang selesa tidur miring kiri atau kanan, saya takut. Saya ikut nasihat nenek saya. 669-11897. Selamat tengah malam, Jun, apa khabar? Baik. Ni buat panggilan dari mana ni? Dari Bukit Batu. Dan pengalaman Jun yang nak ketengahkan, ni tentang apa ni? Kisah rumah sendiri. Rumah sekarang ni yang anda duduk ni lah? Ya, saya kan. Kisah tentang apa? Silakan. Okey, kisahnya terjadi waktu tu malam Jumaat. Anak baby ni dia suka kacau sendiri tau. Kalau macam diri seorang-seorang, dia suka sisi kan. Berapa usia anak anda? 26 tahun. Okey. Jadi bila waktu tu malam Jumaat, suami kat hall tengah tengok TV. Habis pintu terbuka. Baby cakap, tutup pintu bang, dah malam lah. Habis baby tu masuk dalam, solat dulu. Lepas tu baby duduk dapur. Habis suami pun masuk bilik, dia solat. Habis hall lampu hall dia offkan tau. Habis baby duduk kat dapur seorang-seorang. Habis dengar dalam 15 minit tu dengar
ada orang sikit tau. Habis lagi tu, Bibi pun cakap lah, Roy, bagi nama anak lah, Roy. Kenapa tak tinggal mama ni? Dia macam itu lah. Dah makan belum? Dia diam tau, dia tak cakap. Tapi lepas tu, dia sikit lagi tau. Habis Bibi pun dia habis. Kebetulan suami pun keluar daripada bilik. Dia cakap apa tau? Awak cakap ada apa? Dia cakap dengan anak lah. Mana ada anak awak? Dia cakap, anak awak belum balik. Baby tak puas hati. Baby pergi kat hall, pergi tengok. Memang tak ada je sis. Habis selang 2 hari tu, kali baby tidur waktu tu pagi, dalam 4:30 pagi bunyi jam moncing. Baby bangun, buka lampu, dia baby baring lah. Tapi kebetulan baru dalam 5 minit itu, baru macam nak terlena gitu. Jadi kaki baby kena tarik tu. Kena tarik, baby rasa macam kiri tangan bayi tau, macam budak kecil. Habis baby cuba nak runta, nak baca surah, tak dapat tau, macam dia kunci kan. Jadi kebetulan baby punya handphone tu ada bunyi surah Ayatul Kursi. Bila dah bunyi, benda tu kaki dia hilang. Tu baby pun tak tahu apa benda tu yang tarik kaki baby. Sampai baby tak boleh baca tau, nak baca surah pun tak boleh. Selangkan dalam beberapa hari lagi, kena lagi kat belakang pintu. Ada orang tegur. Belakang pintu dalam bilik ke dalam ruang tamu? Dalam bilik. Baby waktu tu 10 pagi. Kali baby ingat apa benda tu kat belakang pintu baby ingat ada barang lah. Baby pun cuba nak capai. Sekali kena tegur lah baby. Kena tegur ke si suara macam suara lelaki lah. Dia tegur baby. Baby cakap terperanjat. Baby cakap siapa ni tu benda tu macam lari lah. Dia lari terus baik lah. Terus baby panggil adik ipar lah. Adik ipar cakap, kenapa merinding ni? Bulu tongkok saya, dia cakap. Baby cakap, tolong tengok kat belakang pintu, takut lah. Itulah kisah baby. Terima kasih Bibi ya. Okey, sama. Kembali, itu dia pengalaman daripada pendengar kita. Bibi Jun berkongsi pengalaman yang lain. Boleh hubungi saya di 669-11897. Saya akan teruskan. Terima kasih. Silakan. Saya tidak akan bumbang masa lagi dengan kisah pengalaman misteri yang dialami oleh pendengar kita, Zah. Kisah yang berlaku yang ingin saya ketengahkan ini, ingin saya sampaikan, datangnya dari seorang pendengar yang bernama Encik Rahmat, ataupun saya gunakan Cik Mat lah, yang berkongsi peristiwa yang menyeramkan ini berlaku. Bayangkan para pendengar Ria 897 FM. Encik Mat dan isterinya, kali pertama mereka pergi adventure. Kali pertama mereka adventure sebagai sepasang suami isteri. Apa yang berlaku teman-teman Ria 897 FM? Mereka telah pun singgah ke salah sebuah ataupun di salah sebuah tanah perkuburan di Singapura. Tanah perkuburan yang mereka singgah adventure adalah Pusara Aman. Dan perkara ini berlaku beberapa tahun yang lalu. Assalamualaikum KC warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mat. Nama saya Cik Mat dan KC tolonglah ketengahkan pengalaman saya ini. Saya dengan isteri pernah KC beberapa tahun lalu masuk Pusara Aman. Pertama kali kita mendengar rancangan MJ12, saya mengajak isteri keluar makan malam. Kemudian tercetus idea untuk singgah tanah perkuburan sebagai kegiatan adventure waktu malam. Hanya satu tempat kita pergi. Cerita ini bukan saya buat-buat, tapi benar-benar berlaku pada saya. Kisah entah macam mana kata Pak Mat, nasib saya macam gentang, nasib tidak menyebelahi saya. Kami dah masuk dalam tanah perkuburan menggunakan kenderaan yang saya pandu. Kereta, isteri duduk di depan, saya yang memandu. Pada mulanya isteri saya tak setuju untuk adventure kerana dia takut isi. Setelah saya pujuk, setelah saya yakinkan dia tidak akan ada apa-apa berlaku, barulah dia setuju nak pergi. Tapi dia kata, abang, tolong jangan keluar, saya nak duduk dalam kereta saja. Dan teman Ria 897. Sampai dalam tanah perkuburan Pusara Aman, mereka masuk menggunakan siliko yang pertama. Masuk dalam kubu-kubu Islam. Tiba-tiba kata Cik Mat, kenderaannya tersalah belok
termasuk tapak tanah perkuburan warga agama Hindu. Bila sampai di sana, isteri saya menegur, "Bang, abang kat mana ni bang? Abang masuk kubur apa ni bang?" "Yelah, ni kan kubur Islam." Abang jangan merepek lah bang. "Mana ada kubur Islam macam ni? Abang tengok ni bang." Casey, baru saya sadar Casey. Astaghfirullahaladzim. Awak minta maaf ya abang, minta maaf. Abang pusing sekarang. Jadi Casey, jalan dalam kubur tu sempit. Macam mana saya pusing? Terpaksa saya buat. Carilah tempat yang sesuai untuk belok dan keluar dari kawasan itu. Semakin lama semakin dalam saya masuk. Semakin lama semakin jauh daripada jalan keluar. Bila berada di dalam Casey, ya Allah Casey, hanya Tuhan yang tahu perasaan saya dan isteri saya. "Abang, saya takut bang. Bang, saya takut bang. Awak diam-diam. Awak jangan cakap apa-apa. Awak baling sekarang, baling. Bang, tak boleh bang, saya takut bang. Abang cepat keluar bang sebelum saya kena angin bang. Abang keluar bang." Casey, dengan suara isteri yang bising, dengan saya nak cari jalan keluar, setiap kali saya belok, semakin dalam saya masuk. Dan akhirnya Casey dapat keluar. Tapi bila keluar Casey nampak satu bus stop. Ini tempat mana ni? Yang jalan keluar. Akhirnya keluar. Isteri tegur, "Bang, tadi kita bukan jalan kat sini apa bang? Abang keluar mana ni? Awak jangan kisahlah. Janji kita keluar sudah." Bila keluar nampak bus stop. Casey, waktu tu 2 lebih pagi. Teman-teman Ria 897 kata Cik Mat, 2 lebih pagi dekat bus stop. Bus stop ni dead end. Saya sebenarnya tak tahu tempat tu namanya jalan apa. Tapi dekat bus stop yang buruk tu, isteri saya boleh tengok dan terus tegur, "Bang, kenapa ada orang dekat bus stop tu bang Ya Allah, kenapa awak tegur? Awak tahu tak? Bang, saya takut bang. Bang, tak apa, awak pejam mata istighfar Casey. Bila saya ceritakan, meremang bulu rumah saya Casey. Hanya Tuhan yang tahu perasaan saya. Saya pandu tidak laju, tapi dapat kawal kenderaan sampai di 4 Junction ataupun di Cross Junction dekat Jalan Bahar. Barulah lega perasaan di hati dapat keluar dari kawasan itu. Dan Casey, secara jujur saya katakan, itulah kali pertama saya pergi adventure dengan isteri, dan itulah kali terakhir saya akan pergi adventure dengan isteri. Terima kasih dan selamat tengah malam yang ikhlas dari pendengar setiap Misteri Jam 12, Cik Rahmat ataupun Cik Mat. Terima kasih. Datang daripada Encik Saiful yang berkongsi peristiwa beliau. Yang ini ketika dia sedang memancing pada waktu malam. Dia memancing seorang diri. Kejadian yang menakutkan ini berlaku apabila dia berada di kawasan di mana ni? Okey. Cerita ini dikongsi sama oleh pendengar kita ketika dia sedang berada di tepi pantai, yang mana beliau memancing di kawasan pantai Sembawang pada waktu malam seorang diri. Dia sampai di kawasan Sembawang ni seorang diri sekitar jam 10 lebih malam. Katanya Cik Saiful, pada waktu itu saya memang keluar memancing seorang diri. Memang tidak saya rancang dengan teman-teman. Selalunya saya akan ajak teman-teman saya untuk temankan saya memancing. Mereka pun kaki pancing juga dan mereka tak pernah pun katakan tidak bila saya mempelawa mereka untuk ikut saya memancing. Jadi pada malam tu saya memang tak nak menyusahkan kawan-kawan saya, dan saya pun tengah ada sedikit masalah, katanya Encik Saiful, adalah selisih faham saya dengan pasangan tunang saya. Jadi saya ingatkan mungkin nak dapatkan ketenangan dengan pergi memancing, melakukan hobi yang sering saya lakukan, katanya Encik Saiful. Bila saya berada di kawasan Sembawang, waktu tu nak dekat 10 malam lah, 9.50 lebih minit malam. Saya ingat lagi, saya letakkan kenderaan di tepi masjid dan saya berjalan menuju ke arah tepian pantai
di Sembawang. Dan inilah kisah yang diceritakan oleh Encik Saiful dalam Misteri Jam 12. Anda bayangkan apa yang berlaku, yang terjadi pada Cik Saiful, kisah yang tak dapat beliau lupakan. Dan ingatlah, setiap kisah sekali lagi hanya sekadar hiburan saja, dan inilah pengalaman Cik Saiful. Saya memasang joran, Casey. Ombak pada malam tersebut agak kedengaran kuat. Dan bila saya lihat sekitaran saya, hanya saya seorang saja yang berada di tepi pantai. Sembawang Park. Ini dekat dengan sebuah masjid, Casey. Tempat tu pada waktu malam memang sunyi dan sepi. Lazimnya akan ada pemancing-pemancing lain. Tapi saya dapati, tahun demi tahun, orang yang memancing di tempat ini berkurangan, Casey. Satu, kerana memang tidak sesuai. Tempat ini untuk keluarga. Lazimnya yang memancing ni akan bawa isteri, anak-anak. Kerana apa? Tempat ini agak banyak nyamuk. Tempat ini juga ada tempat-tempat difahamkan orang buang ancak, difahamkan orang buang abu. Dan saya juga tahu tempat ini adalah orang buang saka ataupun barang-barang yang diperolehi daripada perubatan sihir. Saya memang tidak pernah terfikir yang bukan-bukan, kata Saiful. Dah pasang joran, dah cocok umpan, saya lontar umpan saya menggunakan joran langsung masuk ke dalam laut yang ada di hadapan saya. Saya pacakkan joran saya, kemudian saya duduk menggunakan kerusi lipat kecil yang saya bawa bersama. Dan bila saya duduk menyandar tu, saya keluarkan buku. Pada waktu itu saya gemar bermain satu permainan Sudoku. Ini buku Sudoku saya bawa bersama dengan pensil. Saya pun duduk sandah dan saya bermain dengan buku Sudoku. Adalah buku-buku nombor tapi bukan nombor ekor, jangan salah faham kata beliau. Jadi Casey, sedang saya bermain-main buku Sudoku tu, tiba-tiba joran saya ni berbunyi. Seolah-olah terkena gigitan ikan. Saya pun duduk dan perhatikan lagi. Kalau ia bunyi sekali lagi, saya akan bangun dan menuju ke arah joran saya. Saya pun duduk dan tengok. Tapi kali kedua tidak berlaku sebarang gigitan kepada umpan saya. Ini mungkin terlanggar sesuatu. Sebab itulah ia berbunyi. Saya pun kembali bermain Sudoku saya. Tiba-tiba Casey, pada malam tu, yang mana saya berada di tepi pantai seorang diri, tidak ada orang lain. Masjid pun, para anggota masjid dah pun pulang ke rumah. Jadi rata-rata dekat kawasan tepi pantai yang memancing ni, mungkin ada yang belum pernah pergi. Pergilah anda cari di peta, di Google, iaitu sebuah masjid. Saya tak ingat apakah nama masjid tu. Di masjid dekat kawasan Sembawang, tepinya pantai. Bayangkan sekeliling kawasan itu, hanya saya seorang saja yang sedang memancing pada malam tersebut. Tengah pancing, dah duduk lebih kurang nak dekat 15-20 minit, Casey. Setelah saya luntar joran yang pertama dan tunggu umpan dimakan ikan, saya tiba-tiba terdengar bunyi burung hantu, Casey. Bunyi burung hantu di kawasan hutan yang mana tempat ini agak seram sedikit. Saya pun buat bodoh. Katanya Saiful tak nak layan bunyi burung hantu yang seolah-olah ni nak menakut-nakutkan saya. Saya tetap duduk dan tetap bermain dengan buku Sudoku saya. Apabila sesuatu berlaku, itu yang membuat saya rasa takut dan terperanjat sangat-sangat. Saya terdengar joran saya, loceng pada joran berbunyi sekali lagi. Ia berbunyi seolah-olah ada sesuatu yang tarik. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini confirm ada gigitan pada sesuatu. Jadi saya pun pergi ke depan. Tarik joran saya daripada dipacak tu. Kemudian saya pusing-pusing motor kepada joran saya. Dan dapat rasakan agak berat sedikit. Dan mungkin
Dalam hati ni, Alhamdulillah dapat ikan. Sedang saya tarik, nak reel tu, tarik. Tiba-tiba saya terdengar Casey. Saya tengok di belakang saya, seolah-olah ada suara orang minta tolong. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan ya, Saiful memberitahu dia dekat kawasan tepi pantai, ada hutan di belakangnya, pokok-pokok, di mana dia terdengar suara orang minta tolong pada malam yang dimaksudkan. Saya sedang nak tarik ni, tarik sambil terdengar suara tu. Saya terhenti seketika, toleh belakang, toleh kiri, toleh kanan, tak ada apa-apa. Saya cuba lagi tarik. Masih kedengaran suara orang minta tolong Casey pada malam tersebut. Dan mendengar Ria 897 FM, saya tetap tidak indahkan. Alhamdulillah akhirnya dapat seekor ikan Casey. Seekor ikan yang naik ke darat, saya pun tanggalkan daripada mata kail, gigitan mata kail, masukkan dalam box, styrofoam box berwarna putih. Kemudian saya pasang lagi umpan, saya lontar lagi umpan tu masuk ke dalam laut dan saya kembali ke tempat duduk saya. Dan sambil saya duduk, saya bermain lagi dengan permainan buku yang saya bawa bersama. Kali ini Casey, apa yang terjadi, saya tengah duduk, depan saya ni ada kotak, iaitu toolbox yang mana saya simpan barang-barang pancing. Tepi toolbox ada styrofoam box yang ditutup, dalam ada seekor ikan yang saya tangkap. Tak tahu macam mana angin pun tidak kuat, tapi styrofoam box saya tiba-tiba terbalik. Dah terbalik, tutupnya terbuka. Baru saya nak bangun, nak angkat box tu, nak dirikan balik dan tutup balik, tiba-tiba ia bergolek Casey. Bergolek sebanyak 2 kali. Dia tergolek dan lalu ikan yang saya tangkap terkeluar daripada styrofoam box saya. Bayangkan pendengar Ria 897. Saiful kata, saya cuba kejar, tapi styrofoam box tu macam lari dari saya. Apa yang memeranjatkan saya, apabila ikan yang saya tangkap tu terkeluar daripada kotak styrofoam box dan tiba-tiba ikan tu melompat sampaikan dekat satu sudut yang mana saya takut nak dekat, sebab saya rasakan macam ataupun seperti ada sesuatu yang berada dekat ikan lompat. Jadi akhirnya saya pun buat bodoh, saya cuma angkat kotak styrofoam box saya, kembali ke tempat duduk dan saya masih perhatikan ikan tu masih berada di tempat yang sama. Saya takut nak dekat, firasat saya memberitahu di tempat itu seolah-olah ada sesuatu yang tak kena. Malam tu saya hanya mampu bertahan selama lebih kurang sejam Casey, sebelum saya buat keputusan untuk pulang ke rumah. Jadi setelah hampir sejam, saya pun tak apalah, dapat seekor ikan terlepas, mungkin tak ada rezeki. Saya pun bungkus barang-barang saya, joran saya, kerusi yang saya bawa, saya lipat balik, barang-barang masuk dalam kotak. Kotak styrofoam saya angkat. Dan sebelum saya tinggalkan kawasan tu, saya sempat toleh ke belakang. Alangkah terperanjatnya apabila saya toleh ke belakang untuk tengok ikan yang saya tangkap tadi. Ikan tadi tidak mempunyai kepala. Kepalanya tertanggal dari tubuh. Sekarang persoalannya, siapa yang tanggalkan kepala ikan tu? Kalau mungkin terkena air laut, terkena batu pun, kemanakah kepala ikan tu menghilang? Saya dapat lihat Casey, kepalanya tanggal, hanya tinggal badan saja. Saya tahu mesti ada sesuatu yang tak kena, sebab seperti yang saya katakan, tempat yang saya memancing ni popular sangat-sangat untuk orang yang suka hanyutkan ataupun buang ancak, buang abu, tempat orang buang saka peliharaan ataupun saka yang disihir. Inilah tempat yang paling popular. Sebab itulah tidak ramai lagi yang nak datang menggunakan tempat ini sebagai tempat memancing bersama teman-teman dan keluarga. Casey, dalam perjalanan saya nak balik ke kenderaan saya, nak simpan barang-barang, masuk kereta dan tinggalkan kawasan tu. Saya dapat dengar Casey, orang panggil nama saya beberapa kali dengan panggilan suara yang halus. Saiful, Saiful, Saiful. Saya tidak indahkan, sambil berjalan mulut saya membaca surah.
Dalam kereta masuk hidupkan enjin, saya kebelakangkan kenderaan dan tinggalkan kawasan yang disebutkan. Malam tu saya berjaya. Berjaya apa? Berjaya melupakan masalah saya. Sebab saya katakan tadi, saya nak pergi memancing untuk lupakan masalah yang saya hadapi. Itu sedikit salah faham bersama dengan tunang saya. Sampai sana memang masalah lupa. Sebab saya ditakutkan oleh sesuatu yang tak dapat saya lihat. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara pendengar Ria 897, kita akan terus dengan kisah selanjutnya di Ria 897. Anda juga boleh hubungi saya di 669-11897. Sekiranya kalau nak telefon saya, biarlah ke udara untuk berkongsi pengalaman, ya. Jangan anda off air dan minta tu minta ni, itu masalah sikit lah. Nanti ramai yang menunggu dan ramai yang marah, ya. Kalau perlukan apa-apa, anda boleh email pada saya ke alamat kc@mediacorp.com.sg ataupun boleh private message saya di Facebook. Okey, kita mulakan kisah selanjutnya di Ria 897 FM. Isteri jam 12. Ini adalah satu peristiwa yang dikongsi sama oleh seorang pendengar. Begini kisah yang diceritakan. Benar ataupun tidak, kita anggap sebagai hiburan saja, saudara. Saya pernah berkenalan dengan seorang gadis, dengan seorang wanita. Pada satu ketika dahulu, saya ni sebenarnya adalah seorang duda. Dan kematian isteri, bukan berpisah, bercerai dengan isteri, bukan. Kematian isteri saya setelah 6 tahun kami berumah tangga. Setelah itu, saya menduda selama lebih kurang 2 tahun lebih. Saya tidak dapat lupakan isteri saya. Sampaikan pada suatu hari, saya mendapat private message dari seseorang di Facebook. Saya ni memang jarang periksa Facebook. Update pun sekali-sekala. Tapi setelah sekian lama kisi, saya jarang buka Facebook. Saya pada suatu hari tiba-tiba masuk Facebook dan ternampak ada satu message. Kebanyakan message dari kawan-kawan yang mengatakan suruh tabahkan hidup, teruskan perjuangan dan hidup dalam hidup ini. Memang saya sedih kehilangan isteri. Antara banyak mesej yang saya terima dari rakan-rakan yang saya kenal, ada mesej yang saya terima dari seseorang yang saya tak kenal. Bila saya klik profil gambar tersebut, alangkah terperanjatnya kisi. Gambar wanita yang digunakan serupa dan seiras seperti arwah isteri saya. Saya ingatkan itu kawan saya yang nak mempermainkan saya. Tapi saya tak tahu siapa. Saya ingatkan itu teman saya. Sebabnya dalam kiriman tu, mesej yang dikirimkan pada saya, "Hai." Dan dia sebut nama penuh saya, di mana saya tak tahu mana dia dapat. Boleh tak kalau kita menjadi kawan? Tanda soal. Tapi mesej itu dikirimkan nak dekat sebulan yang lalu. Saya masih belum buka-buka lagi. Bila saya buka dah sebulan lebih dah. Pendengar Misteri Jam 12. Saya bila tengok gambar, serupa seiras macam arwah isteri. Daripada hati ini, yang mungkin boleh saya katakan dah 40% pulih lah. Terus menjadi luka balik kesedihan mengingatkan arwah isteri. Saya masih depan keyboard nak reply, tak nak. Akhirnya, saya periksa pada waktu petang, malam tu baru saya reply. Salam,
Ini dikatakan oleh pendengar kita, Salam. Boleh saya tahu siapa anda dan mana awak dapat nama penuh saya? Stan. Saya tunggu reply. Pendengar misteri jam 12. Hanya dalam beberapa saat, saya mendapat reply dari punya diri. Katanya, saya dah kenal awak lama. Mana saya dapat nama, awak tak perlu tahu. Tapi saya ikhlas nak menjadi kawan. Dari situlah, mulanya dengan soalan mana dapat nama, siapa awak ni nak main-mainkan saya, adakah awak ni kawan saya? Tak kelakar kalau nak cuba menipu perasaan saya. Soalan demi soalan, lama-kelamaan dari soalan menjadi perbualan biasa. Kemudian saya, setiap kali pergi kerja, saya akan periksa Facebook dan tengok ada tak dikirimkan message. Masya Allah, Kisi. Sekarang saya dah terikat, Kisi. Saya akan periksa dan kemudian daripada soalan-soalan saya tanya siapa dia, sekarang saya pula tanya, tengah buat apa, dah makan ke belum, dan sebagainya. Pendengar Ria 897 FM. Kami mula berbual dekat Facebook hanya setakat berkongsi messages, bertukar-tukar khabar. Message dia reply, saya message dia reply. Dan perkara ini berterusan untuk beberapa minggu sebenarnya. Sampaikan pada suatu hari bila saya kata, kita ni dah berkawan di Facebook nak dekat hampir 2 bulan, iaitu 7 minggu lebih. Tapi saya setakat nampak gambar awak dekat profil aja. Satu je gambar yang awak upload. Boleh tak kalau kita berjumpa? Saya type dan saya send. Tak ada jawapan, tak ada balasan. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tak ada jawapan dan tidak ada balasan. Saya type lagi. Salam. Kenapa menyepi? What happened to you? Please reply. Tak reply, Casey. Tahu-tahu bila saya sedang tengok handphone pada malam hari, dari jam 11 tu saya tak habis-habis tengok Facebook saya. 24 jam saya tengok Facebook saya. Pendengar misteri jam 12. Jam 1 lebih pagi saya dapat reply. Mohon maaf, this has been a mistake. Jangan ganggu hidup saya. Apa ni nak main-mainkan aku ke? Saya cuba cari dan cuba cari, tapi saya dah tak jumpa sebab nama Facebook dah tukar dan dia bukan kawan saya di Facebook lagi. Saya ada screen capture gambar-gambar yang saya pernah nampak di Facebooknya. Satu gambar profil, satu lagi gambar yang digunakan sebagai cover foto. Pada satu hari, saya tunjuk pada teman saya. Dan teman saya menceritakan yang dia tidak kenal dengan wanita yang saya tunjukkan gambarnya kepada beliau. Pendengar Ria 897. Entah macam manalah, saya mendapat tahu alamat wanita ini di mana dia tinggal. Saya pergi ke rumahnya. Dengan hati yang berat, ia mengambil masa lebih kurang 2 hari untuk saya fikir dan buat keputusan nak ataupun tak nak. Saya pergi ke rumah budak ni, ketuk pintu. Yang buka seorang wanita tua. Tanya nak cari siapa? Saya tak tahu nama penuhnya.
saya sebut nama Facebook. Cik, minta maaf, Rohana ada kat sini tak? Rohana, nama Facebook Rohana Angel. Takkan saya nak sebut Rohana Angel. Saya ketawa dalam hati. Minta maaf cik, Rohana, ada tak orang nama Rohana? Maaf nak, Rohana, tak ada orang nama Rohana kat sini. Minta maaf cik saya ada kenal dengan seorang perempuan dekat internet. Dan makcik tu terus tutup pintu. Assalamualaikum. Makcik, Assalamualaikum. Makcik tu buka lagi. Saya tahu siapa awak cari. Tolong jangan datang rumah saya lagi. Awak cari anak saya. Nama dia bukan Rohana. Dan anak saya dah meninggal 2 tahun yang lalu. Saya terdiam. Adakah saya salah rumah ataupun ada orang nak mempermainkan saya? Tapi kata makcik tu, saya bukan lelaki yang pertama. Malah ada 2 lagi lelaki yang pernah datang mencari nama yang sama, Rohana, yang katanya tinggal di dalam rumah tersebut. Bila saya minta maaf dengan makcik, saya tanya nama anak makcik yang betul siapa. Dia ceritakan pada saya siapa nama anaknya dan kenapa anaknya meninggal dunia, apakah sebabnya. Dot KC, adakah mungkin ada orang menggunakan akaun Facebook yang menyerupai konon-kononnya Rohana yang telah pun meninggal dunia? Sampai ke saat ini saya tak dapat kesan siapa yang membuat kerja bodoh dan memalukan itu. Tak mungkin orang yang dah mati boleh berurusan dalam Facebook dengan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik pendengar Misteri Jam 12. Yang ini kiriman daripada pendengar kita Kisi. Ini datang daripada mana tadi? Okey, daripada Encik Said Saifuddin. Kisi boleh panggil saya Said. Dan pengalaman yang saya nak ceritakan ini lebih kepada nasihat. Terpulang pada anda semua, nak ambil nasihat saya, percaya ataupun tidak. Berhati-hatilah para pendengar Misteri Jam 12. Kalau kita menyebut nama-nama makhluk halus, yang mana kita telah pun memberikan kata nama khas kepada makhluk-makhluk ini. Antaranya Pontianak, Pocong, Tuyul, Penanggal, Jenglot dan bermacam-macam lagi. Sebabnya Kisi, lebih kerap kita sebut benda-benda ni faham yang kita cakap pasal dia. Jadi misal katalah Kisi, saya beri satu contoh kata Encik Said. Kalau Kisi sedang berjalan, Kisi sedang jalan, tiba-tiba orang cakap tentang sesuatu yang membabitkan Kisi. Misal kata nama Kisi, DJ Kisi ya. Kisi kadang-kadang akan toleh sebabnya terdengar orang sebut nama Kisi. Kisi ya. Kisi akan toleh. Kata Encik Said, sekarang ini kita ambil konteks itu dan letakkan ia kepada situasi makhluk halus yang kita tak nampak. Kita sebut nama Pontianak. Kita sebut lagi Pontianak. Tiba-tiba sedang bercakap, Pontianak lalu depan Kisi. Kisi tengah cakap pasal dia. Dia akan toleh, betul. Kemudian dia akan ikut balik pulang ke rumah. Tak perlulah nak sebut nama-nama makhluk halus. Sebabnya kata Encik Said, Cik Said Saifuddin, saya pernah menolong sebuah keluarga yang mana dalam keluarga tu isteri kepada lelaki yang menghubungi saya terkena gangguan teruk. Kehadiran makhluk halus yang dikenali sebagai Cik Kak. Ini nama samaran yang digunakan, Cik Kak ataupun kakak cantik. Apa yang terjadi sebenarnya, waktu tu anak bujangnya telah pun menyebut nama perempuan cantik ni, kakak cantik ni berkali-kali. Dia sebut kakak cantik, kakak cantik, kakak cantik. Dia tak sebut kakak cantik lah, disebut nama sebenar, nama asal yang digunakan Pontianak. Dia menyebut perkara itu
dalam rumahnya ketika dalam bilik dengan kawan-kawan sedang hangout dan lipat. Maknya ada di dalam bilik sedang tidur dan gangguan hanya berlaku malam berikutnya. Malam tu bila dikatakan, bila saya bertanya untuk mendapatkan ataupun untuk memberikan bantuan kepada keluarga ini, saya bertanya pada ayahnya, saya bercakap dengan suaminya, dan akhirnya ini beberapa maklumat yang dapat saya kumpulkan, katanya Syed Saifuddin. Jadi anak sedang bermain dengan kawan-kawan dan mereka dapati kalau sebut katanya satu laman web, cuba sebut nama makhluk halus ni berkali-kali, kemudian katakan yang kau nak jumpa, kau nak datang, nak tengok. Mereka buat KC tapi tidak berhasil. Cuma yang berhasilnya bukan mereka nampak. Ibu kepada salah seorang yang ada dalam bilik itu, iaitu tuan rumah, terkena sampukan gangguan kakak cantik. Saya datang, saya cuba buat apa yang boleh, yang saya mampu, dan akhirnya makhluk halus yang dikenali sebagai Pontianak tidak lagi mengganggu wanita berkenaan. Kasihan saya lihat. Anak punya pasal, ibu yang dipertanggungjawabkan. Terima kasih dan selamat tengah malam, KSA.